Nampak dah manual dah aku punya intro. Gitu. Tak guys, sebenarnya okay, Kak Nan dah pakai mask apa semua. Lepas tu Kak Nan dapat email daripada Yus. And email tu menulisi pula, tertulisnya kandungan part 2. Apa yang terjadi kepada dia lepas dia keluar daripada rumah sewa yang berhantu tu. So, bila dia keluar daripada rumah tu, dia ingatkan dia dah selamat, dah tak ada gangguan, dah happy, dah seronok balik dah kan. Tak payah ada apa gangguan-gangguan macam yang dia kena dekat rumah tu. Tapi dia silap guys. Kejap. Kena rasa macam tacut pula pakai macam ni. Bukan tacut apa, tacut korang yang tacut dengan aku, menyampah dengan aku. Lepas tu mulalah korang komen, tacut lah tengok muka Kak Nan apa semua kan. So, lebih baik Kak Nan bertukar dulu, okay? So, bertukar. Dah siap. Tak tahulah jadi ke tak transition Kak Nan. Sebab tadi sebenarnya plan ada member tolong tutupkan lampu, lepas tu ada member bukakan lampu. Tapi sekarang ni Kak Nan dah keseorangan. Sebab tadi dah dragging masa, ada member datang, lepas tu kita borak-borak, lepas tu masing-masing dah balik ke rumah masing-masing. Sebab sekarang pun dah pukul pukul dah 3:06. So disebabkan aku rasa macam eager to know this story, so aku just terus on kamera jugalah untuk korang kan. Jujur cakap, cerita ni sebenarnya dah sampai petang tadi, tapi Kak Nan baru ada masa nak baca malam. And then tadi Kak Nan dah baca sikit je. Bila Kak Nan baca penulisan dia tu, dia dah tukar macam bagi senang Kak Nan cerita kat korang tau. So Kak Nan rasa better Kak Nan terus on je cerita dia. Maksudnya awak baru tahu, Kak Nan pun baru tahu. Let's go. Okay, in the previous story, dia lari dari rumah sewa kondominium tu yang dekat Gombak tu. Akibatnya adalah dia kena gangguan yang tak henti-henti. Sehingga kehidupan seharian makin banyak tekanan. Macam banyak betul tu. Okay, selepas pindah balik duduk dengan family, dia sangka perkara yang berlaku dekat sana hanya terhenti di sana selepas keluar tu kan. Tapi tak guys. Okay, macam Kak Nan cakap tadi lah. Tapi tak guys, dia salah. Okay, so benda yang dia kena, benda tu datang balik. Tapi kali ni yang datang bukan sahaja benda tu, dia bawa kawan dari belaan saka keturunan yang tak bertuan. Okey, saka keturunan yang tak bertuan. Maksudnya benda tu belaan orang, tapi sekarang dah tak ada siapa pegang benda tu. Oh okey. How Yus ni tahu? Okey, jom tengok. Nak jadikan cerita, dalam rumah family ni Yus tinggal dengan 9 orang termasuk abang dia. Diorang ada bela 5 ekor kucing. Nama ibu kucing tu Comel. Anak-anak dia Nini, Didi, Oyen. Siapa lagi? Pak Tam. Mana lagi seorang? Mana lagi seekor? Okay, tak apa. Kehidupan seharian diorang memang hyperaktif lah. Maksudnya dia cerita pasal kucing dia lah. Memang kucing dia ni hyperaktif. Bekerja sana sini, main sorok-sorok. Lepas tu kalau beli kapet baru terkoyak. Ada TV baru pun TV rosak. Yang tu rugi ya guys, yang tu rugi. Oh, kucing dia ni suka gigit-gigit wire dekat belakang tu, belakang TV tu. So, rosak lah. Ya Allah, macam tu sekali. Okay, whatever. Sampailah satu hari ni kan, diorang semua mula jadi takut. Diorang tu maksudnya kucing-kucing tu mula jadi takut. Mata diorang terbeliak jadi bulat sampai menunduk-nunduk ke bawah. Bulu ekor pun kembang seolah-olah kucing tu nampak ada benda bergantung dekat Yus ni. So, diorang mula rasa pelik. Kenapa dengan kucing ni? Okey, aku dapat bayangkan. Maksudnya kucing ni, dia nampak Yus je, dia akan macam tacut. Dia dah tak macam behaviour diorang yang macam biasa. Faham tak? Okey. Kucing-kucing ni jadi takut tau nak tidur dalam sangkar diorang. Diorang takut nak membuang dalam bilik air. Semua jadi takut.
And then sebelang berapa hari tu, Yus dengan semua orang dalam rumah tu decide nak pergi melawat rumah abang. Kebetulan abang dengan wife abang dia tu ada buat sikit makan-makan lah kat rumah tu. And then diorang tinggal macam tu je kucing tanpa fikir panjang. Ya kan tak ada apa-apa lah kan. Sebab masing-masing dah besar. So family Yus ni pun bergerak 2 kereta. Akak dengan anak-anak dia, lepas tu mak gerak naik kereta. Yus dengan abang dia naik motor. Masa on the way ke rumah abang dengan abang dia yang ada wife tu, si Yus ni dah mula rasa tak sedap hati fikir pasal rumah tadi. Even masa kat tengah jalan tu pun terasa ada yang ikut dari belakang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Perasan Pak Noh, perasan lagi. Ya Allah. Macam ada benda yang tak kena. Tapi dia teruskan je perjalanan tu. Dah sampai kat rumah abang tu, makan-makan, borak-borak apa semua kan guys. Biasalah tu kan. Tiba-tiba ketika diorang rancak berbual, tingkap rumah abang ada yang baling sesuatu dari luar. Ui, terkejut tu. Nak kata batu bukan batu. Nak kata gumpalan kertas pun bukan gumpalan kertas. Nak kata ketuk tingkap pun bukan juga. Diorang cuma dengar bunyi baling tu je. And tak sempat tengok apa yang dibaling, so diorang confused. Aku tak dapat bayangkan macam mana bunyi dia. Sebab kalau nak kata batu, maybe ada bunyi spesifik lah, batu. Faham? Kertas of course lah tak berbunyi sangat kan. Just like macam ketepek macam tu je. So diorang ni macam tak tahu apa benda bunyi tu kan. Mungkin bunyi tu tak berapa keras lah kot. So rumah abang dia ni tingkat 6. And then siapa yang baling? Ya Allah, rumah tingkat 6, siapa yang baling? Kejap aku meremang. Waktu ni jam dah pukul 11 malam. Masalah sekarang ni aku tengah bercerita dengan korang, aku punya meremang sampai ke kaki. Okay fine, whatever. Okay, aku ulang balik So waktu kejadian tu guys, pukul 11 malam. So Yus dengan abang yang lagi seorang tu, dia decide untuk balik rumah diorang balik. Diorang 2 je balik sebab diorang kan naik motor sama-sama kan. Sampai je rumah, time diorang bagi salam sambil buka pintu. Assalamualaikum. Kom. Tak. Kom tu hantu lain. Tiba-tiba diorang nampak kucing ni lari lintang pukang. Kucing ni dah berlarian lintang pukang. Okay, seakan-akan takut diterkam sesuatu. And ada juga kucing diorang yang menyorok bawah sofa. And dia tengok kucing dia tu, reaction dia macam memang jelas nampak takutnya tu. Okay, Kak Nan percaya sebab kucing Kak Nan pun pernah jadi macam ni Kucing Kak Nan pun pernah tiba-tiba macam takut. Kalau korang ada tengok video-video lama Kak Nan dengan kucing Kak Nan, korang tahu, korang faham situasi ni. Okay, so start dari situ, si Yus ni dah tak sedar hati. Terus WhatsApp akak dia dan bagi tahu semua kucing tiba-tiba jadi takut. So dia WhatsApp lah kan, bagi tahu kucing-kucing dia jadi takut. Macam ada benda. Akak cakap esok dia balik, dia bincang. Nak tak nak kena hadap je malam tu. Nasib baik masa tu Yus ni dia balik dengan abang dia, bukan seorang-seorang. So hari pun dah nak malam sangat, dia pun terlepas waktu solat isyak. Dia bagi tahu abang dia suruh teman dekat ruang tamu untuk teman solat. Sebab every time dia cuba solat dalam bilik seorang-seorang, mesti ada yang tumpang sekaki. What do you mean Yus? Maksudnya Yus ni dia boleh rasa ada benda yang ikut dia solat, mungkin. So benda tu dia jadi tak selesa. Okey, aku faham. Itulah yang dia kata gangguan yang tak henti-henti kan. Salah satunya bila dia nak sembahyang, ada benda yang ikut tumpang. Allah. Okay, so dah ambil wuduk apa semua, dia tegaskan lagi sekali kat abang dia. Dia cakap, weh, engkau jangan gerak seinci pun selagi aku tak habis solat. Teman aku, kalau kau tak ada, jap lagi mesti aku kena. Okay,
Kita faham dekat sini maksudnya dia bagi tahu abang dia, kau kena teman aku dekat sini. Kau jangan pergi mana-mana selagi aku belum habis solat. Sebab aku nak solat secara khusyuk lah. Dia tak nak ada rasa ada apa benda kat belakang dia lah. Okay. Dia semayang. Lepas tu bila mata dia terpandang kat TV tu, dia ternampak lembaga tu besar, hitam, tegap, berbulu. Dan benda tu aku dengar something. Aku tak tahu korang dengar ke tak. Okay, macam aku cakap tadi, tegap, berbulu apa semua bagai tu kan. And then benda tu bongkok ke arah dia. And then tak khusyuk lah si Yus ni. Dia cepat-cepat toleh ke belakang gitu. So guys, bila dah toleh ke belakang, solat dia auto terbatal lah kan. Tiba-tiba abang dia tegur, kau kenapa Yus kan? Lepas tu Yus pun cakap, kau asal tinggalkan aku? Aku dah cakap kan tadi jangan tinggal. Nanti aku kena ganggu. Ni dah kena betul-betul. Bergaduh pula dia orang kat situ. Okey, aku faham Yus punya perasaan. Sebab dia dah pesan kan jangan tinggal. Tapi abang dia tinggal dia pula. And then dia pula ternampak benda tu. So dia marah lah. Orang nak semayang kot tiba kacau kan. Tapi guys, abang dia sebenarnya tak pergi mana pun. Abang dia pergi ambil cas sekejap je dalam bilik. Sekejap je. And then guys, lepas kes tu lah Yus ni cakap kehidupan seharian dia seakan-akan diperhatikan every time dia nak tidur. Dia dapat rasa benda tu tenung ke arah dia. And benda tu jenis yang suka tidur dalam gelap. So bila Yus ni rasa ada yang diperhatikan, dia jadi takut. Kadang-kadang bila nak mandi, benda warna putih intai dari luar tingkap. Okay, itu seram. You guys dapat bayangkan tak? Kan bilik air kan bukan tingkap besar, tingkap kecil atas tu kan. So benda putih tu mengintai daripada tingkap kecil tu. My God. Dekat sini dia cakap benda tu seakan-akan gumpalan asap putih bentuk bulat yang berkeliaran dekat luar. Okay, whatever. Aku rasa macam something malam ni. Okay, so Yus ni sambung lagi. Adalah satu masa ni dia nak jemur kain dekat beranda tengah-tengah malam. Waktu tu dah jam 12.50. Memang gelap, tak buka lampu. Masa tu dia macam terpaksa lah. Nak tak nak dia kenalah jemur kain tu kan. Okay. Waktu tengah pegang-pegang kain tu, anak mata kanan dia ada ternampak macam ada kain putih terbang. Apa benda lah bilik aku ni. Tak ada apa pun guys. Jatuh. Boleh pula terjatuh. Okay, sambung balik. Okay, waktu dia tengah pegang-pegang kain tu, anak mata kanan dia ni ada ternampak macam ada kain putih terbang dari atap rumah jiran menuju ke atap rumah dia. Bila dia toleh ke atas, tak ada. Selepas jemur kain, dia cepat-cepat lari masuk bilik untuk tidur. Okey, faham? Yus ni dah start selalu nampak benda-benda macam ni. Apa benda je yang dia buat, nak tidur dia nampak. Lepas tu mandi dia nampak. Sidai kain pun dia nampak. Faham? That's why guys, dia cakap dekat sini, kadang-kadang mata sampai merah sebab paksa untuk tidak lelapkan mata. Sebab apa? Setiap kali dia cuba lelapkan mata, and hampir 90% dia akan selalu dikejutkan dengan selimut ditarik jatuh. Macam menyesal pula tak baca awal-awal cerita ni. Sebab macam kali ni agak seram Yus ni kena. Okay. Kadang-kadang kaki kiri Yus ditarik ke bawah. Dia paksa tidur sebab dah dekat 4 pagi. Tapi tak dapat. Selalu macam tu. Mesti ada gangguan. So dari situlah start tukar waktu tidur. Maknanya selepas je dengar azan subuh, baru hati rasa lega and mata pun dah boleh lelap. Setiap hari berulang-ulang sampai mata pun jadi kemerahan akibat tak cukup tidur. Okay, so dia boleh tidur siang lah, maksudnya malam dia tak boleh tidur. Okay. Katanya dekat sini,
Muka dia pun dah jadi cengkung. Oh my god, kesian. Selepas bertukar waktu tidur adalah satu malam, waktu ni dah pukul 4.30 pagi, dia main handphone. Okay, bilik dia gelap. Mata dia fokus pada skrin depan. Tapi anak mata tu fokus sesuatu di belakang handphone. Oh, aku yang berdebar. Aku yang baca ni berdebar weh. Kau bayangkan, kau tengah tengok aku ni kan. Tengok video ni kan. Tiba-tiba dekat belakang phone korang tu, korang nampak ada benda. Benda apa? Okay, benda ni. Masa perasan benda tu lalu, dia tu berupa... Okay, dekat sini dia tulis perkataan ni tau. Tapi Kak Nan tukar kepada Candyman. Kak Nan pun tak berani nak sebut malam-malam macam ni dengan seorang lagi kan. So, benda tu basically satu badan putih lah. Tapi waktu tu dia cuma nampak paras pinggang ke atas saja. Candyman tu masuk dari pintu bilik kemudian tembus ke tingkap. Allah, kenapa seram sangat cerita awak ni? Dan benda tu terus perhati setiap hari, setiap kali nak tidur. Sampai satu tahap, diri sendiri terfikir, aku ni dah mati ke? Malaikat ke yang tolong aku? Sampai macam tu terfikirnya. Sorry, aku terganggu. Ada bunyi pintu. Sekejap Slow start jadi murung, membuatkan dia jadi takut, jadi fobia nak tidur dalam gelap. Kadang-kadang dia terfikir nak lari macam dulu. Nak ke tak nak, kena stay juga. Sebab situlah tempat dia rehat, tempat dia makan, tempat dia solat, dan tempat dia have fun dengan family dia. Guys, kau tunggu kejap guys. Asal siapa balik Sekejap, diorang ni kata balik rumah masing-masing. Sekejap tau. Kok on je lah. Aduh. Alamak, kebas pula kaki aku Tak juga Aduh. Kebas. Tapi nak tak kat depan. Sekejap. Record kan? Sekejap. Aduh, sorry. Tak ada orang lah guys. Aduh, cerita terkendala pula. Tadi aku tak tahu korang dengar tak, tapi aku dengar ada orang buka pintu. Tak tahulah jiran ke apa kan. Cuma aku macam tak sedar hati. Aku nak call orang. Aduh. Sekejap. Kau siapa Takut Brozet dah tidur. Brozet ni kan maki aku pula kan. Kita call Aidil lah. Try call Aidil. Pukul 3 macam ganggu pula. Tu mesti diorang dah tidur. Tak benar saja kena kat. Hello Dil. Dah tidur so kau kat rumah kau lah kan? Apa? Ada siapa-siapa plan nak balik studio hari ni? Okey lah macam tu. Aku rasa macam lain macam sikit. Tapi tak apa, tak ada apa pun. Okay lah, thank you lah. Bye. Aku tak suka macam ni. Okay. Enggak tahu bisa diteruskan ataupun tidak. Tapi yang enggak ada apa-apa. Mungkin jiran. Kita kena husnuzon gitu, okay? Okay. Jujur cakap, aku agak terkejut bila dia bagi tahu yang dia nampak benda tu as a Candyman. Okay, basically kita faham benda ni adalah benda lama kan. Sebab tu dia boleh cerita kat kita. Kak Nan nak bagi tahu korang. Hari masa Kak Nan shoot part pertama hari tu, selang sehari, esoknya tu, Kak Nan ada kena gangguan juga. Which is kena tindih. And
cara Kak Nan kena tindih tu macam ni guys. Kata Kak Nan atas kan, and then Kak Nan nak tidur, and Kak Nan tutup mata, Kak Nan terbayangkan ada Candyman yang duduk dekat kerusi ni. Kerusi ni lah, sebab kerusi ni yang memang kat bawah ni kan. And then masa tu Kak Nan biasa-biasa je lah, macam yelah, maybe imagination kan. So tutup mata, nampak benda macam tu, try lah buka mata. Once dah buka mata tu, kita rasa berat, rasa ditindih. Cuma Kak Nan tak tahu, adakah yang Kak Nan nampak malam tu, yang Kak Nan rasa imagination tu, ada mengena dengan this cerita. Dah lah, Kak Nan ni jenis pengalaman Kak Nan lah. Kalau Kak Nan cerita true story, berkemungkinan Kak Nan pun kena gangguan. Tak pastilah semua orang content creator. Dengar lagi bunyi tu. Okay. Tak pastilah content creator yang lain pun macam mana. Tapi mostly yang aku dengar macam daripada Kamarina, daripada Ashraf, I don't know macam Mimi ada ke tidak kena. Tapi mostly aku dengar diorang pun bercerita benda ni, diorang pun ada juga kena ganggu macam ni lah. Rezeki lah korang dapat dengar pula tiba-tiba ada benda lah, pintu buka tu apa semua. Aku memang tak suka sebenarnya. Kau nampak sekarang Kak Nan bercakap pun dah macam tak betul tau. Tak tahu boleh teruskan ke tidak. Aku nak call mak aku jap. Okay, sambung. Kat mana tadi? Yang dia kata yelah, dia rasa dia nak lari, tapi bila dia fikir balik, rumah tu lah tempat dia nak have fun apa semualah. And then benda ni dia selalu mengadu dekat family dia tau. Apa yang berlaku setiap hari dia mengadu. Sampai satu tahap, family Yus ni dah naik bori nak dengar cerita yang sama. Dari situlah Yus ni start murung teruk, tak bercakap dengan orang, tak ada sedia makan, sampailah berhenti kerja. Alah, kesiannya Kak Yus. Ya guys, kalaulah betulan ada ahli family korang yang merasai benda ni, adalah kena gangguan-gangguan macam ni, don't leave them behind. Walaupun benda ni sukar untuk dipercayai dengan akal korang, tapi cubalah untuk bantu apa-apa, okay? Sorry guys, I need to stop first cerita dia. And aku akan bagi tahu dia yang aku nak stop. Bukan nak stop terus lah. Aku nak stop first. Sebab supaya dia tahulah video ni tak habis lagi. Sebab lepas aku tulis ni, lepas aku off kamera ni, Kak Nan akan baca balik cerita dia and try untuk simplifykan. And video tu akan keluar next, okay? So ya, aku tahu. Yes. Aku tak strong doh nak buat benda ni. Aku tak strong nak nak habiskan story ni. And will be continue gitu. So guys, macam biasa, kau pun kah